Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi kepada semua anak murid saya. Okey, selamat berpuasa pada hari yang keempat ya. Pejam celik dah hari yang keempat. So bagaimana dengan kekuatan diri anda ya? Banyak makan jadi lemah ke banyak makan jadi semakin kuat ya? Sepatutnya sebagai orang Islam ya yang sedang berpuasa, dari segi mentality, dari segi rohaninya sepatutnya semakin kuat lah. So apabila rohani kuat, dalamannya kuat, insyaAllah yang di luar pun kuat ya. Mengantuk sikit-sikit tu itu perkara biasa lah. Okey, jadi bila sebut kekuatan tu dia ada kaitan juga dengan fizikal kita ya. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi berkenaan dengan sokongan gerakan dan pertumbuhan ya. Masih lagi di bawah 6.1 tu, sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan ya. Jadi apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah menghuraikan fungsi rangka dalam bagi haiwan ya. Jadi kita nak lihat rangka dalam bagi haiwan. So ingat lagi, sistem sokongan kita ada 3 jenis. Satu, bukan kita maksudnya makhluk di dunia ni ada 3 jenis. Satu ialah rangka luar, rangka dalam dan hidrostatik. Dan semalam ataupun kemarin kita telah membincangkan tentang cacing yang tidak mempunyai rangka luar, rangka dalam, tetapi mempunyai sistem hidrostatik yang lembut, yang kamu rasa geli dan sebagainya, tapi dia mempunyai kekuatan tanpa cacing maka tidak suburlah satu dunia. Okey, so hari ini kita akan melihat fungsi rangka dalam iaitu tulang bagi haiwan, dan satu lagi mencerahkan sistem rangka manusia dan kita akan lihat sistem rangka manusia jugalah. Okey, cuba lihat gambar ni. Ini ada di muzium kan. Okay, so apa yang kamu lihat ni ialah tulang maksudnya daging dah tak ada dah. Dah mati dah tinggal rangka saja. So ini adalah rangka dalam Okey, nampak, lihat ini manusia yang dikatakan tertua di mana? Di dunia Perak Man di dunia ke di Asia Tenggara kan. Perak Man. Tapi sekarang dalam tahun lepas telah dijumpai satu lagi rangka manusia yang dijumpai di Merbuk di Kedah ni, di Lembah Bujang. Jadi dikatakan bahawa ia lebih tua daripada Perak Man tapi tak apa, itu kamu akan lihat dalam sejarah tu nantilah ya. Okey, seperti biasa kamu akan lihat buku teks terlebih dahulu Okey, sila buka buku teks. Okey, buku teks muka surat 120 120 fungsi rangka dalam haiwan bagi haiwan So bila sebut rangka dalam, dia fokus kepada haiwan vertebrata ingat lagi, haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang yang mempunyai rangka dalam terbagi kepada haiwan vertebrata darat, haiwan vertebrata akuatik dan burung Okey, so itu okey, di bawah di bawah vertebrata yang bertulang belakang. Okey, dalam sabta ini kita akan mempelajari fungsi rangka. Okey, so rangka ni tulang ni untuk apa sebenarnya kan saja-saja ke rangka? Ada jenis orang yang rangkanya besar rangka besar kalau tengok tangan apa tu dia besar rangka besar. Ada orang jenis rangkanya kecil tapi dagingnya banyak. Okey, so untuk ketiga-tiga jenis haiwan vertebrata ini, rangka haiwan-haiwan ini berbeza mengikut habitat vertebratanya jadi dia bergantung kepada habitat habitat ni maksudnya di mana tempat ia tinggal lah, sama ada tinggal di darat, tinggal di air kan. Okey, jadi kita lihat haiwan vertebrata darat dulu. Haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar. Okey, so yang duduk di atas darat ni rangka dia mesti kuat dan mesti tegar, maksudnya utuh lah untuk menyokong badan. Jadi inilah fungsi utama rangka dalam haiwan termasuk manusia lah. Jadi haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan saiz badan. Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis. Itu apa dia? Okey, lengkungan pelvis. Ni pelvis. Senang kata lengkungan punggung lah. Kemudian lengkungan pectoral lengkungan pectoral di sini. Nak kata bahagian thorax bahagian abdomen kita yang di atas lah ataupun berhampiran dengan scapula ataupun tulang di bawah bahu sikit tulang, bukan tulang belakang tapi tulang kepak lah kita panggil pectoral pectoral. Okey, so tulang belakang haiwan darat yang berkaki 4 seperti unta dan kuda melengkung ke atas atau ke bawah keadaan ini memberi sokongan yang lebih kuat kepada otot-otot yang melekat dengan tulang belakang. Keadaan melengkung membolehkan tulang belakang untuk menahan daya graviti yang bertindak pada haiwan. Jadi kalau kita lihat dalam gambar rajah ni pun jelas So yang kata rangka tu ialah di bahagian dalam kan. Siapa biasa menolong orang korban sembelih lembu ke kambing ke apabila melapah tu dia akan lihat dia akan nampak bahawa tulang-tulang yang di dalam dan luar ini adalah bahagian isi-isi kan. Ini isi ini dekat perut so maknanya tulang belulang kita ni ataupun haiwan ni semuanya dibaluti oleh otot-otot ataupun kulit otot lah.
Okey, jadi dia melekat untuk membentuk satu makhluk okey. Kemudian itu darat Kemudian kita lihat haiwan vertebrata aquatic pula Bila sebut aquatic berkaitan dengan air Okey, so kita lihat kita lihat ikan apa ni? Ikan paus Ikan paus pun sama dia ada lengkungan pectoral dan dia ada lengkungan pelvis. Tapi kita lihat lengkungan pelvis dia ni kecil berbanding dengan yang apa tadi vertebrata ni darat darat nampaknya dia punya pelvis dia tu lebih besar okey, so kenapa itu soalan dia. Okey, tak apa, vertebrata aquatic mempunyai rangka dalam yang lebih kecil so maknanya walaupun antara gajah dengan ikan paus jauh lebih besar daripada gajah, tapi jika nak dinisbahkan dengan badan dia dia punya tulang dalamnya kecil. So kenapa berbanding dengan badannya lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah lebih kecil dan lemah. So dia kecil kemudian lemah pula tu tapi walau bagaimanapun dia dianggap kuat sebab apa? Seperti ikan paus boleh membesar lebih daripada saiz rangkanya. Hal ini disebabkan kerana berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya apungan air. Maksudnya dia disupport oleh air Sebab itu kalau kamu lihat ikan paus yang ikan besar-besar ikan jurung bila terdampar di tepi pantai yang tidak ada air, maka dia akan mati dia mati tu bukan apa, sebab dia tak boleh nak bergerak jadi sebab itu dia sentiasa berada di dalam air dan sebagainya untuk dia meneruskan kelestarian hidup dia okey, itu haiwan akuatik dalam air okey, bagaimana dengan burung pula? Okey, burung pun dia kategori di bahagian darat jugalah walaupun dia terbang tapi dia hidup di darat. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasi untuk terbang. Tulang sternum, tulang dada burung yang pipih dan luas berfungsi sebagai tempat pelekat otot untuk penerbangan. Jadi walaupun tulang dia tu agak nak kata besar tak besar lah tapi maksudnya keperluan saiz tulang itu ringan dan membolehkan ia terbang. Sebab itu manusia tak boleh terbang gajah juga tak boleh terbang sebab dia punya tulang rangka dalamnya padu, kemudian padat dan besar Tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. So ingat, tulang bagi burung ni dia rongga dan ringan. Selain itu, saiz tengkorak burung juga adalah lebih kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain dengan bertujuan untuk memudahkan burung terbang. Okey, itu specialnya tulang bagi burung Okey, kita lihat sistem rangka manusia pula Okey, inilah gambar rangka manusia. Okey. Siapa pernah tengok rangka diri sendiri? Macam mana nak tengok? Memang kita tak nampak rangka tengkorak kita tapi kita boleh nampak bayangkan lekuk-lekuk dengan melihat cermin lah kita nampak lekuk di bawah tengkuk kita, dagu kita bahagian hidung kita bahagian mata kita kemudian kalau kita tarik nafas kita tengok dada kita nampak tulang-tulang apa tu dada jadi itu adalah rangka kita lah. Jadi rangka manusia terdiri daripada 206 tu dia 206 tulang yang pelbagai saiz dan bentuk rangka manusia tidak boleh dibahagi rangka manusia boleh dibahagi kepada dua bahagian, iaitu rangka paksi dan rangka appendage. Rangka paksi terdiri daripada tengkorak turus vertebra, sternum dan tulang rusuk. Itu rangka paksi. Nama lagi paksi, maksudnya yang utama Manakala rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan tulang kaki okey. Tak apa, sekali lagi kita tengok okey. Okey, rangka paksi ada tadi bermula daripada atas kita lihat cranium ataupun tulang tengkorak Tengkorak manusia terdiri daripada dua bahagian, iaitu tulang kranium dan tulang muka. Tulang kranium dan berfungsi melilingi otak dan tulang muka berfungsi memberi bentuk asas atau rangka muka dan juga menyokong gigi. Itu rangka di tengkorak rangka tengkorak. Jadi kita boleh lihat ada setengah orang mukanya petak sebab rangka tulangnya, tengkoraknya petak. Ada setengah orang mukanya juring so maknanya dia punya tulang rangka muka dia tu juring. Okey, kemudian turus vertebrata pula Turus vertebrata terdiri daripada 33 ruas tulang kecil atau vertebra. Tulang-tulang yang bersambung ini akan membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentur. Turus vertebra ini mempunyai satu fungsi yang amat penting, iaitu melindungi saraf tunjang. Okey, so yang ni. Turus vertebra ni senang kata tulang belakang kita lah. Yang bermula daripada bawah kepala kita tu. Di sini.
ya, bawah tengkorak lah. Okey, tengkorak kepala tu. Okey, start daripada situ. Okey, sampai terus ke bahagian bawah kan, bahagian bawah. So jumlahnya ada 33 ruas, ya. Jadi kalau kita lihat yang ini pandangan depan, ya, lurus. Okey, kalau kita lihat daripada tepi, begitu. Dia melengkung, kan? Semua melengkung, ya. Jadi kita kena fikir kenapa yang melengkung, tidak lain dan tidak bukan ialah untuk memberi keseimbangan, kan. Bayang kalau lurus, kan, kalau lurus katakan daripada tepi kita nampak lurus, saya tegak macam ni, kan. Tu ada ruas lah, 33 ruas, kan. Sudah pastinya akan tumbang, maksudnya kestabilan tidak dapat dicapai. Okey, itu turus vertebra, Okey, kemudian tulang rusuk dan sternum. Tulang rusuk dan sternum ialah bahagian, senang kata rangka ni lah, rangka dada, rangka dada kita ni. Okey, so tulang rusuk manusia dibentuk daripada 12 pasang tulang rusuk. Jadi balik nanti kalau boleh, ataupun kamu dalam bilik tu kamu lihat di cermin, kan, angkat baju, kamu cuba kira daripada bawah berapa yang kamu nampak. Jadi jawapannya mesti ada 12 pasang, tulang rusuk yang bersendi dengan vertebra thorax, bahagian belakang. 7 pasang tulang rusuk bersendi dengan sternum secara terus, 7, dan 3 tulang rusuk lagi bersambung secara tidak langsung oleh rawat, kan. 2 pasang lagi, 2 terakhir tergantung bebas. Ni yang bawah ni, tergantung bebas, kan. Yang lain tu semua. Dan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan. Okey, 7, okey. So itu yang bersambung dengan sternum, ni sternum ni, tengah-tengah ni sternum, kan, tulang dada tengah-tengah tu. Okey, kemudian bayi ketika dilahirkan mempunyai 275 tulang, manakala orang dewasa mempunyai 206 tulang. Mengapa perbezaan yang terjadi? So nampak tak? Masa bayi jumlahnya bila dikira ada 275, kan, 275, banyak tu. Tapi bila dah dewasa dia jadi 206. So mana bagi-baki tu, kan. Jawapannya ialah kerana ia telah bercantum, menjadi satu yang besar lah. Okey, itu saja. Kemudian rangka appendage, Rangka appendage ialah rangka sokongan lah pada rangka utama tadi. Satu daripadanya ialah lengkungan pectoral, pectoral. Terdapat sepasang lengkungan pectoral di dalam badan manusia. Lengkungan pectoral ini menghubung tulang dengan rangka paksi. Lengkungan pectoral terdiri daripada tulang carnival dan tulang scapula. Okey. Tulang carnival ni tulang apa? Clavicle. Tulang clavicle. Tulang clavicle ni ialah tulang bau, kan, di atas ni. Kemudian scapula, tu yang kita kata macam kepak, kan. Okey, so itu tulang pectoral, lengkungan pectoral. Kemudian tulang tangan pula. Tulang tangan bermula daripada bahu. Dia ada tulang humerus, disambung dengan ni bahagian lengan. Ada radius, ada ulna, ada metacarpus, ada flanks dan ada carpus. Okey, so itu ialah bahagian tulang tangan, Okey, kemudian lengkungan pelvis pula. Lengkungan pelvis ni senang kata kita punya bahagian punggung, pinggul. Lengkungan pelvis ini bersendi dengan rangka paksi. Lengkungan pelvis berbentuk daripada sepasang tulang punggung. Lengkungan pelvis menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan organ pembiakan. Okey, so bahagian ini terletaknya sistem peranakan ataupun sistem pembiakan manusia. Dia dilindungi oleh satu lingkup lengkungan pelvis, Okey, kemudian tulang kaki, tulang kaki terdiri daripada femur. Femur tu ialah tulang paha, tulang paha. Okey, ada tibia. Okey, mana tibia? Tibia tulang yang bawah betih tu, Kemudian ada tarsus. Kemudian ada metatarsus, iaitu sendi dekat dengan buku lali tu, Dan hujung sekali ialah flanks, finger, senang kata jari lah. F, kemudian ada fibula. Fibula ni ialah tulang, kita panggil tulang kering. Tulang kering depan kita tu lah. Yang orang Thomas selalu asah tu, tulang ni lah. Tulang fibula ni. Kemudian ada patella. Patella ialah kepala lutut, Okey, itu tulang-tulang yang terdapat pada sistem badan
manusia Okey, kemudian mari kita lihat sistem sokongan kestabilan kita akan sambung kemudian. Kita akan rujuk kepada buku amali pula buku amali. Okey, buku amali muka surat 84 fungsi rangka dalam bagi haiwan Okey, lembu lembu haiwan vertebrata darat Okey, ini kita ulang balik Okey, kita lihat ada lengkungan pectoral iaitu yang di bahagian atas tu, kemudian lengkungan pelvis bahagian punggung Okey, haiwan vertebrata darat memerlukan rangka yang kuat dan tegar Haiwan-haiwan ini mempunyai rangka yang besar dan sepadan dengan sayap badan Berat badan vertebrata daratan disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis So itu bagi haiwan vertebrata darat. Okey. Kemudian haiwan vertebrata akuatik pula. Tadi pun kita dah bincang. Haiwan vertebrata akuatik mempunyai rangka yang lebih kecil Lengkungan pectoral dan lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah lebih kecil dan lebih lemah Berat badan haiwan akuatik disokong oleh daya keapungan air. So dia memerlukan air Okey, kemudian bagi burung pula. Burung mempunyai struktur tulang yang beradaptasikan untuk terbang. Jadi bila untuk terbang ni dia mestilah ringan dan mestilah kecil So sebab itu tulangnya berongga di bahagian tengah Kemudian tulang sternum, tulang dada dia burung adalah pipih dan juga luas berfungsi sebagai tempat pelekatan otot untuk penerbangan Tulang-tulang burung juga berongga dan ringan. Okey. Saiz tengkorak burung juga adalah kecil. Okey, semua kesesuaian ciri-cirinya adalah disebabkan faktor untuk membantu dia mudahnya untuk dia terbang Okey, kemudian kita lihat sistem rangka manusia Okey, tadi pun dah bincang Okey, cuba kamu isikan Okey, yang pertama kita ada rangka paksi kemudian ada rangka appendage, kemudian ada lengkungan pelvis Okey, rangka paksi tu terdiri daripada tengkorak tulang rusuk dan sternum Kemudian di belakang ni itu adalah turus vertebra ataupun tulang belakang lah. Kemudian rangka appendage terdiri daripada clavicle kemudian clavicle tu apa tadi? Tulang bahu tulang selangka kita panggil selangka bahagian bahu tu lah. Okey, kemudian scapula yang kepak belakang tu, kemudian ada humor. Okey, itu ialah kemudian itu terdiri daripada lengkungan pectoral Kemudian kita lihat pada bahagian tangan tangan. Okey. So yang atas sekali ialah humerus kemudian ada ulna, kemudian ada radius kemudian ada carpus, kemudian ada metacarpus dan hujung sekali flanks So carpus, metacarpus dan flank ni samalah juga dengan kaki metatarsus kemudian flanks, kemudian ada tarsus tarsus, yang atas carpus carpus Okey, kemudian lengkungan pelvis pula femur ataupun tulang paha, fibula ataupun tulang di belakang di belakang belakang betih lah kemudian ada tibia tibia ialah tulang kering okey, kemudian flank flank itu adalah jari kaki lah. Okey, itu rangka manusia. Okey, kita lihat satu-satu bagi tengkorak ataupun dalam tulang tulang rangka kita lah. Okey, ia mengandungi berapa bilangan dia ada 22 tulang Okey, kemudian tulang tengkorak itu juga ada tulang cranium, kemudian sendi tidak bergerak kemudian ada rahang dan kemudian ada tulang muka. So ada 4 jenis tulang yang terletak di bahagian kepala saja Jadi tulang cranium menutupi dan melindungi otak tulang muka melindungi dan menyediakan bukaan ke sistem pencernaan pernafasan dan tulang bercantum melalui sendi tidak bergerak dinamakan sultor kemudian tulang rahang bawah merupakan salah satunya tulang pada tengkorak yang boleh bergerak sebab itu bahagian muka tadi ada 4 jenis tulang cuma ada satu tulang saja yang boleh gerak, itu namanya tulang rahang bawah. Ada siapa yang rahang atas dia bergerak? Sebab itu kita lihat gigi bawah tu dia berfungsi untuk naik turun kemudian kiri kanan kalau kamu boleh buat lah. Lain-lain sendi di bahagian kepala semua tidak bergerak sendi tidak bergerak, tulang cranium dan tulang muka Okey, itu di bahagian tengkorak so kita ada 22 22
Okey, kita lihat rangka rusuk pula rangka rusuk. So rangka rusuk kita ada 20, 25 25 Okey, kemudian apa yang terdapat pada tulang rusuk? Tulang rusuk yang atas tu tulang rusuk, hip ribs ataupun kemudian di bahagian dada ni, depan ni, tu namanya sternum dan belakang tu vertebra thorax, yang tulang belakang ni. Terdiri daripada 12 pasang tulang rusuk tulang-tulang rusuk bersendi dengan 12 vertebra thorax dan sternum, tulang berbentuk rata dan sempit terletak di tengah bahagian hadapan thorax Okey, itu bagi sangka rusuk. Okey, kemudian kita lihat turus vertebrate turus vertebra. So dia mengandungi berapa? 33. Menutup dan melindungi saraf tunjang Okey, kemudian menyokong bahagian kepala. Kemudian menyediakan tempat-tempat persendian bagi tulang rusuk, lengkungan pelvis, lekatan otot bahagian belakang dan leher So itu peranan tulang belakang ni. Okey, kemudian kita lihat rangka appendage Rangka appendage ni ialah apa dia? Satu ialah bahagian tangan dan dua ialah bahagian kaki. Okey, bahagian tangan yang atas tu clavicle kemudian scapula. Okey, clavicle tu tulang tulang selangka tulang bahu kita ni. Kemudian humerus lengan kemudian ulna, radius itu di bahagian tangan bawah Kemudian di hujung ada carpus, pergelangan tangan, metacarpus atas daripada pergelangan tangan, dan hujung jari, flanks Kemudian bagi kaki pula, kaki lengkung tu dikenali sebagai ilium kemudian bahagian tengah tu disebut pubis kemudian di bawah hujung tu ischium ischium kemudian tulang kaki ada symphysis pubis tu bahagian tengah tu lah. Kemudian kita lihat tulang bahagian kaki ada femur ataupun tulang paha, kemudian patella, kepala lutut, tibia bahagian tulang kering depan, fibula bahagian belakang, ada dua tulang kemudian ada tarsus, metatarsus dan flank, itu bahagian buku lali ke bawah. Okey, itu struktur yang ada pada rangka rangka appendage Okey, bagi tiap-tiap satu tu kita lihat bahagian rangka tangan dulu tangan. Okey, tulang lengan humerus humerus, tulang dengan yang terpanjang. So kalau cuba kamu lihat antara bawah daripada siku dengan atas daripada siku, mana lebih panjang Tulang itu bersendi dengan scapula, kepak kita, kemudian radius dan ulna, iaitu hujung bahagian tangan lengan bawah. Kemudian ada carpus bersendi dengan metacarpus, metacarpus bersendi pula dengan flanks. Itu di bahagian keseluruhan tangan bermula daripada bahu, pangkal bahu sampai ke hujung jari Itu bagi tangan. Kemudian kita lihat bahagian kaki pula. Okey, kaki. So kaki terdiri daripada femur tulang paha yang paling panjang dan berat di dalam badan. Okey. Femur membentuk sendi lesung dengan tulang punggung Kemudian hujung bawah bersendi dengan tibia dan fibula, itu bahagian betis dan tulang kering Kemudian tarsus bersendi dengan metatarsus dan metatarsus pula bersendi dengan flanks. Okey, itu daripada buku lali ke bawah itu bahagian jari dan sebagainya. Okey, so itu adalah nama-nama bahagian dan sebenarnya kamu tolong hafal tolong lakarkan Okey, jadi membandingkan kekuatan tulang yang padat dan tulang yang berongga. Okey, tulang padat tadi ialah tulang vertebrata darat dan tulang yang berongga pula adalah vertebrata yang terbang kebiasaannya lah. Jadi membandingkan kekuatan tulang yang padat dengan tulang yang berongga, adakah tulang yang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat? Okey, tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat. So itu hipotesis dia Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat Okey, tak apa. Yang ini kita akan lihat pada dalam eksperimen nanti. Tapi kamu bolehlah rujuk kepada buku. Okey, kalau kita lihat di sini yang dimanipulasikan ialah jenis sokongan. Okey, jenis sokongan berongga atau padat. Kemudian bergerak malas, bilangan buku teks yang boleh disokong oleh gulungan kertas. Kemudian yang dimalahkan saiz gulung kertas dan kad menilakat. Jadi bahan ada cardboard, ada pita sellotape, tape dan juga gunting So apa yang kamu akan buat ialah begini. Itu dia. Kamu akan buat meja sebenarnya. Okey, so meja ni kakinya sama panjang dan sama saiz. Okey, itu yang dimalarkan. Okey, cumanya satu meja ni, meja A ni, dia punya rongga dia ataupun tiang dia berongga ataupun kosong. Manakala yang satu lagi padat.
kan, dia padat, dia tak kosong. Okey, kamu akan susun, kamu akan letak buku di atas ni, kamu akan letakkan muatan, berapa jenis buku, kamu akan susun lah. Okey, sini pun sama, buku yang sama size dan sama berat, kamu akan susun. So antara dua ni yang mana lebih kuat? Okey, cuba fikirkan, yang padat ke ataupun yang berongga? Cuba fikirkan. Okey, bagaimana? Agak-agak yang berongga, ataupun yang padu ni lebih kuat, kan? Okey, so kalau dilihat di sini, okey, ini prosedur mudah aja, iaitu kamu akan guna manilakat untuk membuat tiang, sama saiz dan sama tinggi. Okey, A yang berongga dan B yang padat. Okey, berapakah jumlah buku yang kamu boleh letak? Kan? Okey, ini bergantung kepada eksperimen kamu lah. So, kamu akan lihat. Okey, tak apa. Jadi, apakah yang diwakili oleh golongan kertas pada model A? So, ialah tulang yang berongga. Pada model B, tulang yang padat. Kan? Okey. Cadangan dua kelebihan sistem sokongan yang diwakili oleh golongan kertas pada model A. Kan? Model A. So, model A itu ialah yang berongga. Yang pertama, apa dia? Dia ringan, sebab dia rongga di tengah. Kemudian yang kedua, tidak memerlukan kalsium yang banyak. Maksudnya kalau kata itu tulang yang berongga. Kalau kata padat, dia perlukan makanan kalsium supaya dia dapat memberi menghasilkan tulang yang padu, tidak kosong di dalam, kan. Tapi oleh kerana dia kosong, maka tidak memerlukan kalsium yang banyak. Okey, kemudian hipotesis bagaimana? Hipotesis diterima. So apa hipotesis kita tadi? Hipotesis kita mengatakan bahawa tulang berongga lebih kuat, lebih kuat daripada tulang yang padat. Itu hipotesis kita tadi, kan. Jadi bila dibuat eksperimen, kita dapati bahawa hipotesis ini diterima. Jadi betul lah, tulang yang berongga sebenarnya jauh lebih kuat, kan. Okey, cadangkan dua kelebihan sistem kesokongan yang diwakili oleh gulungan kertas pada model A. So model A dia ringan, tidak memerlukan kalsium yang banyak. Hipotesis diterima. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang yang padat, kan. Okey, so itu yang telah dibuktikan. Okey, so seperti biasa kamu lihat dalam Google Classroom ada tugasan yang saya telah sediakan dan tolong siapkan, Okey, dengan itu juga sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.